Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, pada minggu ini kita teruskan lagi kita punya pembelajaran. Okey, minggu ni cikgu akan masuk kepada bab ibadah. Okey, iaitu kita tengok standard pembelajaran kita hari ini 6.2.1 menerangkan pengertian solat Jumaat. 6.2.2 menghuraikan syarat sah solat Jumaat. Okey, tapi nanti cikgu akan terangkan juga syarat wajib dia sekali. Dan perkara yang membatalkan solat Jumaat cikgu akan sentuh juga hari ini. Okey, jom kita tengok. Objektif pembelajaran kita, di akhir pengajaran murid dapat nombor 1, menulis pengertian solat Jumaat. Nombor 2, membezakan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Okey, jom kita belajar apa sebenarnya. Okey, kalau kita dapat lihat gambar ini merupakan set induksi kita lah. Cikgu gunakan gambar. Okey, cikgu percaya kalau kat sekolah cikgu tanya, okey murid-murid, ni kat depan ni gambar apa ni ya? Pasti kamu boleh jawab, iaitu gambar suasana jemaah yang sedang menyempurnakan solat Jumaat. Okey, kalau kita dapat lihat dalam gambar ini merupakan norma baharu lah. Jika sebelum ni solat Jumaat rapatkan saf kan, saf kita semua rapat-rapat. Tapi kalau dalam gambar ni dapat kita lihat ada penjarakan fizikal di situ oleh kerana keadaan dunia sekarang ni sedang dilanda dengan pandemik COVID-19. Jadi, gambar ini merupakan gambar ketika solat Jumaat, yang apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, ini adalah potongan ayat Al-Quran. Cikgu akan baca maksudnya. Segala yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Segala yang ada di langit dan di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah yang menguasai, yang maha suci, yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Ini merupakan potongan ayat Quran daripada surah Al-Jumu'ah. Okey, seterusnya. Pengertian solat Jumaat. Sebelum kita nak pergi jauh, kita kena tahu apakah maksud solat Jumaat itu sendiri. Okey, dari segi bahasa, ialah berasal daripada perkataan al-jumu'atu, atau al-jum'atu. Yang bermaksud perhimpunan segala kebaikan. Okey, jom kita lihat. Maksudnya dari segi istilah pula ialah solat 2 rakaat secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur yang didahului oleh 2 khutbah berserta dengan rukun dan syarat-syarat sah tertentu. Panjang maksud dia dari segi istilah. Okey. Seterusnya murid-murid. Okey, cikgu sentuh hukum. Apa hukum kita menunaikan solat Jumaat? Okey, hukum menunaikan solat Jumaat ialah fardu ain. Wajib dikerjakan oleh setiap lelaki Muslim yang mukallaf. Mukallaf tu apa? Maksudnya lelaki yang dah baligh lah. Kan baligh, berakal kan? Lelaki yang dah cukup umurnya. Jadi, wajib untuk kamu. Okey, kalau umur macam kamu ni, insya-Allah cikgu percaya semuanya telah pun mukallaf, telah pun baligh. Jadi hukum kamu ni wajiblah untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Kan sebab kita apa? Kamu bukan semualah, maksud cikgu untuk murid lelaki. Jika kamu seorang lelaki Muslim yang mukallaf, maka wajib bagi kamu menunaikan solat Jumaat. Ia berbeza dengan muslimah ataupun murid perempuan. Perempuan tidak wajiblah solat Jumaat sebab kita perempuan solat zuhur seperti biasa di rumah. Tapi orang lelaki dia ada hari special dia. Hari Jumaat hari special lah untuk orang lelaki kerana mereka boleh pergi berjemaah untuk solat Jumaat. Tapi macam cikgu cakap,
keadaan negara sekarang tidak mengizinkan, jadi kita ikutlah pada arahan dan SOP yang ditetapkan. Jika dibenarkan, boleh pergi ikut SOP dan sebagainya. Okey, seterusnya murid. 7 syarat wajib solat Jumaat. Syarat wajib solat Jumaat ni ada 7. Jom kita tengok. Yang pertama, semestinya lah dia mestilah seorang yang beragama Islam. Okey, semua kita ni yang beragama Islam. Nombor 2, semestinya wajib dia adalah seorang lelaki. Okey, dia kena Islam, dia kena orang lelaki. Ketiga, baligh. Dia dah akil baligh. Okey. Yang keempat, mestilah juga dia seorang yang berakal. Yang kelima, merdeka. Merdeka. Cikgu percaya zaman sekarang ni kebanyakannya rasanya semua dah merdeka lah. InsyaAllah anak-anak murid cikgu pun semua anak-anak murid yang merdeka, maksudnya bebas. Bukanlah hamba kepada siapa-siapa. Okey, boleh faham? Bukan merdeka yang kita bakal sambut merdeka ni kan. Okey, seterusnya sihat tubuh badannya. Dan yang terakhir yang ketujuh, bermastautin ataupun bermukim. Apa bermastautin ni? Kat sekolah kalau cikgu terangkan mesti akan ada murid yang tanya. Murid yang bagus dia tak faham dia akan tanya. Cikgu, apa maksud bermastautin cikgu? Bermastautin ni adalah tempat tinggal hakiki. Maksudnya kita tinggal di, contoh cikgu tinggal di Pulau Gadung. Pulau Gadung adalah tempat rumah cikgu. Dan rumah cikgu di sinilah. Jadi ini tempat tinggal hakiki cikgu. Macam kamu mungkin ada tinggal di Pokok Mangga, tinggal di Bacang Pasir Putih. Itu tempat tinggal kamu. Jadi itu dinamakan bermastautin. Okey. Atau slash ke situ bermukim. Bermukim tu apa pula? Bermukim tu maksudnya dia menetap di sesuatu tempat lebih daripada 3 hari. Tidak termasuk hari dia datang dan tidak termasuk hari dia balik. Maksudnya kita datang kita pergi, contohlah kamu balik kampung ke, kita pergi balik kampung, jadi kita menetap kat sana seminggu. Jadi tu dikira sebagai kamu bermukim sebab dah lebih 3 hari. Dan tak termasuk hari datang dan hari kamu balik. Okey, seterusnya itu 7 tu lah. Ingat tu dia dah tulis tu dalam buku ni, cikgu ambil dalam buku teks. Dia kata sebut dan ingat. Islam, lelaki, baligh, berakal, merdeka, sihat, bermastautin atau bermukim. Okey, seterusnya syarat sah solat Jumaat. Syarat sah solat Jumaat tu ada 4. Jom kita tengok apa dia. Okey, yang pertama, didirikan di suatu tempat yang telah ditetapkan. Biasanya kalau dekat Malaysia ni kita mendirikan solat Jumaat kat mana? Dekat masjid. Okey, dekat masjid. Di kampung-kampung kita semua ada karyah kita semua ada masjid. Di masjid lah ya. Kedua, dilaksanakan secara berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang yang bermastautin. Maksudnya jika masjid kamu nak solat tu bilangan jemaah tak cukup, 30 orang. Jadi tak bolehlah nak laksanakan kamu punya solat Jumaat kerana syarat sah dia adalah sekurang-kurangnya 40 orang yang bermastautin. Orang yang bermastautin yang cikgu cakap tadi, yang dia tinggal dekat situ. Orang kampung lah orang katakan. Lebih 40 orang kat situ. Tapi cikgu rasa kalau biasanya tak ada masalah lah. Kita biasanya dekat negara kita ni kita dah ditetapkan kan, kita punya kat kampung kita ada masjid-masjid. Biasanya kalau cikgu walaupun perempuan, kalau cikgu lalu balik dari sekolah, kadang cikgu balik lambat hari Jumaat, cikgu tengok alhamdulillah penuh sampai keluar. Orang lelaki tunaikan solat Jumaat alhamdulillah. Ketiga, dilakukan dalam waktu Zuhur. Waktu solat Zuhur dilakukan dalam waktu tu lah. Tak bolehlah kamu kata nak buat solat asar nantilah lagi cikgu. Boleh tak? Boleh. Syarat sah dia dilakukan dalam waktu Zuhur. Nombor 4, didahului dengan 2 khutbah. Khutbah ni jangan salah, ada yang mungkin ada lah yang datang lambat, dia sampai-sampai orang dah solat, dia tak dengar pun khutbah pertama tu. Okey. Seterusnya, perkara membatalkan solat Jumaat. Cikgu sentuh sekali lah perkara apa yang membatalkan solat Jumaat. Okey, nombor 1, meninggalkan satu daripada rukun solat. Meninggalkan satu daripada rukun solat pun batal lah solat kamu. Kalau kamu ingat lagi ke tidak, apa tu,
cikgu kelas kamu kan cikgu ajar solat, rukun solat. Kalau kamu ingat cikgu Yat ada ajar sebelum ni. Berapa rukun solat? Ada. Kalau kamu ingat berapa kat sekolah dah kena tanya ni. 13 rukun solat tu. Jadi tak boleh tinggal lah salah satu pun. 2. Mengabaikan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Jika kamu ada contoh syarat wajib tu, salah satunya kamu tidak ada. Jadi akan terbatallah solat Jumaat kamu, ataupun syarat wajib syarat sah tadi, maaf. Macam tadi itulah contoh cikgu cakap tu. Dilaksanakan berjemaah sekurang-kurangnya 40. Kamu lakukan dalam jemaah yang 30. Jadi boleh memang bukan boleh lah, akan batal solat Jumaat kamu ya. Okey, nombor 3. Melakukan perkara yang membatalkan solat. Okey, perkara-perkara yang membatalkan solat juga cikgu telah pun sentuh semasa kita belajar tentang solat. Masa tu di sekolah kan, cikgu ada terangkan perkara yang batalkan solat. Contohnya terbuka aurat ke. Okey, apa lagi? Makan dan minum ketika solat, berkata-kata dengan sengaja, ketawa dan sebagainya lah. Okey, nombor 4, meninggalkan satu daripada rukun khutbah imam. Okey, jadi ini antara perkara yang boleh membatalkan solat Jumaat kita. Maaf kamulah untuk orang lelaki. Okey, 4 pengecualian solat Jumaat. Solat Jumaat ni pun ada pengecualian dia juga. Apa dia? Jom kita tengok. Okey, seseorang Muslim yang mengalami perkara-perkara di bawah ini dikecualikan daripada menunaikan solat Jumaat. Mereka hanya perlu menunaikan solat Zuhur seperti biasa. Siapa? Nombor 1, sakit. Sakit yang menyukarkan seseorang untuk ke masjid atau bimbang akan memudaratkan penyakitnya. Orang yang sakit tidak diwajibkan untuk kamu pergi solat Jumaat. Kamu dikecualikan daripada melakukan solat Jumaat. Sakit yang memang tak boleh bangun lah. Contoh kata sakit perut cerit-berit yang teruk. Contoh ya. Sehingga memudaratkan untuk kamu pergi solat Jumaat. Kamu boleh dikecualikan. Kedua, hujan yang membawa kesukaran untuk ke masjid. Contoh hujan lebat. Hujan yang sangat lebat. Kamu tak ada kenderaan kereta. Contohnya kamu hanya ada misalnya motor atau basikal ataupun tak ada kenderaan. Kamu kena ke masjid berjalan kaki atau menaiki motor sebagainya. Jadi sukar untuk kamu pergi ke masjid. Kalau hujan lebat dengan peti apa semua, boleh dikecualikan dan kamu boleh buat solat Zuhur seperti biasa di rumah. 3. Musafir. Orang yang keluar sebelum subuh untuk bermusafir. Musafir ini siapa? Orang yang melakukan perjalanan jauh lebih daripada 2 marhalah ataupun 81 kilometer. Okey, jika kamu bermusafir keluar atas urusan-urusan kamu dan tak menyebabkan kamu tak dapat nak buat solat Jumaat ni, kamu boleh dikecualikan lah. Maksudnya kamu boleh lakukan solat Zuhur. Jika kamu dalam perjalanan kan tidak boleh berhenti musafir. Contoh kamu dalam hal kecemasan, jadi kamu bolehlah lakukan solat Zuhur. Okey, nombor 4, takut dizalimi. Orang yang bersembunyi kerana takut dizalimi pun sama, dia dikecualikan daripada melakukan solat Jumaat. Boleh, tapi tetap kena tunaikan solat Zuhur seperti biasa. Okey, penutup kita hari ini. Sebagai lelaki beragama Islam yang mukallaf ya, anda diwajibkan menunaikan solat Jumaat. Okey, baiklah, tugasan kamu nanti cikgu dah sediakan soalan dalam Google Form. Cikgu akan bagi link dan kamu jawab soalan tersebut berdasarkan video pengajaran cikgu pada hari ini. Okey, murid-murid, cukup untuk setakat hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.